Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri video ringkas yang menjelaskan buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Sedikit ulang kaji, dalam siri-siri sebelum ini kita telah mengkaji secara mendalam hadis Nabi SAW yang melarang bid'ah. Okey, terhadap hadis ini ada mereka yang saya sebut sebagai mereka yang pro bid'ah. Okey, tak apa. Sebelum itu sedikit pengenalan. Ada sekumpulan yang saya sebut sebagai pro bid'ah. Saya tidak mahu melabel, saya tidak mahu nama ke kumpulan ke apa ke. Tetapi saya hanya sebut pro bid'ah kerana sikap mereka yang bagi mereka bid'ah ni boleh kita buat. Boleh kita buat bid'ah, akidah, ibadah apa semua tu. Dan semuanya ia baik. Semuanya baik kerana itu adalah bid'ah hasanah. Ini kumpulan pro bid'ah. Kemudian ada pula kumpulan anti bid'ah. Saya tidak mahu memanggil nama-nama tertentu ke apa ke. Tetapi anti bid'ah ini ialah bagi mereka semuanya dilarang. Semua perkara baru dalam agama, baik akidah, ibadah, hukum, perkara berkaitan dengan fiqh hati, semuanya dilarang. Ini saya sebut sebagai kumpulan anti bid'ah. Jadi terhadap hadis larangan bid'ah tu, kumpulan pro bid'ah berkata golongan anti bid'ah ni mereka hafal satu hadis saja. Mereka tahu hadis tu saja dan mereka asyik ulang-ulang hadis tu saja. Dan bagi kumpulan pro bid'ah tu pula, hadis itu sesuatu yang mereka takwil, sesuatu yang mereka perincikan bid'ah tu masuk sekian-sekian. Mereka takwil kullu itu bukannya setiap tapi sebahagian atau kebanyakan dan sebagainya ya. Padahal kita telah pun kupas dalam siri sebelum ini bahawa hadis itu jika kita rujuk secara seluruhnya, kita akan faham maksud sebenar hadis itu. Tak perlu dengan perincian yang memberatkan, tak perlu dengan mentakwil perkataan kulu tu kepada maksud yang lain-lain. Dan yang lebih penting, hadis itu Nabi SAW lazim sampaikan dalam khutbah, di mana dalam khutbah itu antara yang hadir ialah orang Arab Badui, antara yang hadir orang Ajam yang mereka bahasa ibundanya bukan bahasa Arab, tetapi mereka dapat faham apa yang Nabi sampaikan, sebab apa yang Nabi sampaikan itu adalah bahasa yang jelas dan mudah, bukan bahasa yang ada dui makna, bukan bahasa yang ada tersurat dan tersirat. Okey. Jadi bagi golongan yang melarang bid'ah, bagi golongan yang anti bid'ah, saya ni pun anti bid'ah, okey, tak perlu sembunyi-sembunyi di sini. Kami berkata kalaulah tak ada hadis tu pun tak mengapa. Kalaulah kalian nak kata hadis itu daif ke apa pun tak mengapa. Sebab bagi kami ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang melarang bid'ah. Jadi kalau hadis tu tak ada pun tak apa. Kalau kalian nak berkata kami ni asyik ulang-ulang hadis yang satu saja, itu kalian salah. Sebab ada ayat-ayat Quran yang juga melarang bid'ah. Dan ayat-ayat ini ada beberapa, sehingga seandainya hadis tersebut tak ada pun tak mengapa, sebab kami ada ayat-ayat Quran tersebut sebagai dalil yang melarang bid'ah. Dan satu perkara menarik yang saya perhatikan, dalam rangka saya mengkaji tentang bid'ah, dalam rangka saya menulis tentang bid'ah, dalam rangka saya buat video tentang bid'ah, saya mengkaji hujah dua pihak. Hujah anti bid'ah dan hujah pro bid'ah. Saya kaji. Dan saya dapati, minta maaf awal-awal jika saya terlepas pandang, saya dapati mereka yang pro bid'ah, boleh buat bid'ah hasanah, boleh apa semua tu, saya dapati mereka tidak mengemukakan ayat-ayat Quran tersebut. Mereka mengemukakan hadis yang melarang bid'ah itu, lalu mereka membuat tafsiran mereka berdasarkan rangkap yang terakhir itu saja. Seburuk-buruk perkara adalah perkara baru, setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah yang sesat. Mereka fokus kat situ saja. Hadis itu secara seluruhnya pun mereka tidak kupas. Kemudiannya mereka tidak mengemukakan ayat-ayat Quran yang melarang bid'ah. Sampai-sampai saya menjadi hairan kenapa begitu. Mungkin ada, saya terlepas pandang, tapi saya mengkaji banyak juga buku-buku oleh mereka yang pro bid'ah, buku ke artikel ke, saya mendengar kuliah-kuliah mereka di YouTube. Saya tak jumpa mereka mengemukakan hadis-hadis tersebut
mereka mengemukakan ayat-ayat tersebut sebagai dalil larangan bid'ah. Berbeza dengan mereka yang anti bid'ah, mereka yang melarang bid'ah, di samping hadis tersebut, mereka juga mengemukakan ayat-ayat Al-Quran yang melarang bid'ah. Jadi di sini ada perbezaan, ya. Baik, ayat-ayat tersebut ada dalam buku saya tu, 90 pelajaran tentang bid'ah. Okey, ada kat sini. Okey, ini edisi yang bercetak, boleh pesan di Shopee. Kalau nak baca online saja, boleh muat turun edisi PDF di laman web saya, hafizfirdaus.com. Nak print sendiri pun boleh saja, ya. Okey, mulai daripada muka surat 36, saya menyeraikan ayat-ayat Al-Quran yang turut melarang bid'ah. Dan untuk siri video kali ini, kita masuk kepada ayat yang pertama, iaitu dalam surah Syura, Asy-Syura, surah yang ke-42, ayat nombor 21. Okey. Surah nombor 42, ayat nombor 21, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah bagi mereka sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka daripada agama apa yang tidak pernah diizinkan oleh Allah? Walaula kalimatul fasli, dan jika bukanlah kerana kalimat yang telah terlebih dahulu ditetapkan, laqudiya bainahum, nescaya dijatuhkan hukuman di antara mereka. Wa inna zalimina, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, lahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Okey, sedikit pengenalan tentang ayat ini. Para ahli tafsir berbeza pandangan. Ayat ini merujuk kepada orang Islam atau orang bukan Islam. Okey. Saya mencenderungi bahawa ayat ini merujuk kepada orang Islam kerana beberapa sebab. Pertama, orang-orang non-Muslim, mereka ini adalah mereka yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak sembah Allah, tidak mengakui Allah adalah Tuhan. Mereka ada Tuhan-Tuhan yang lain, atau mungkin saja golongan etis yang langsung tidak ada Tuhan. Jadi bagi mereka, kesalahan mereka yang tu dah cukup besar dah. Allah SWT tidak akan bertanya apa lagi mereka buat selepas itu. Macam sebagai contoh, kalau kita jumpa orang non-Muslim sedang minum arak di pub, kita taklah pula pergi tegur dia teruskan, kenapa kamu minum, ini haram. Padahal dia itu seorang musyrik. Kita patut tegur. Kalau kita nak berdakwah, kita dakwah dia dulu tentang Allah, tentang Tuhan, bukan tentang hukum-hukum fiqah. Ya, demikianlah juga jika ayat ini, seandainya ayat ini merujuk kepada orang-orang bukan Islam, Allah tak kisah apa mereka buat, sebab kesalahan mereka yang paling besar, yang pertama sekali, ialah kerana mereka itu mensyirikkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah SWT bertanya, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka daripada ad-din. Alif lam, ya, ad-din, daripada agama. Agama di sisi Allah ialah Islam. Berdasarkan surah Ali Imran, surah ketiga ayat 19. Sesungguhnya ad-din di sisi Allah ialah Islam. So, din ni Allah tak guna untuk agama-agama lain. Sebab kalau Allah guna untuk agama-agama lain, seolah-olah memberi isyarat bahawa agama lain tu pun boleh dipanggil din, boleh dipanggil ad-din. Kan? Jadi, tak digunakan untuk agama lain, melainkan untuk agama Islam ini. Dan ini dikuatkan lagi dengan sambungan ayat, ma lam ya'zam bihillah, apa yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Agama itu sendiri tak pernah diizinkan oleh Allah. Jadi apa Allah nak kisah tentang tu? Tetapi Islam ini agama milik Allah yang Allah turunkan kepada kita. Lalu bila ada di kalangan orang Islam nak buat sesuatu yang baru tentang agama ni, baru Allah bertanya, kamu nak buat sesuatu tanpa izin Allah? Sebab Islam ini milik Allah. Agama-agama lain tu, apa kau nak buat, buatlah, tak kisah pun, tak payah minta izin pun. Tetapi Islam, kena ada izin Allah dulu. Okey. So, bagi saya jelas berdasarkan beberapa sebab tadi, bahawa ayat ini sebenarnya merujuk kepada orang Islam dan bukannya kepada orang bukan Islam, ya. Tapi tak mengapa, seandainya ada yang berkata ayat ini sebenarnya merujuk, serta berbincang kepada orang bukan Islam, tak mengapa, sebab seluruh Al-Quran ini adalah untuk kita. Seandainya ada ayat-ayat yang mengkritik
perbuatan orang-orang bukan Islam, ia adalah untuk kita ambil iktibar supaya kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang bukan Islam tersebut. Okey. Jadi saya ulangi, ada perbincangan di kalangan ahli tafsir, apakah ayat ini, ayat 21 surah Asy-Syu'ara, merujuk kepada orang Islam ataupun bukan Islam, ya. Sebab contoh firman Allah, am lahum, apakah bagi mereka. Mereka tu orang Islam ke orang bukan Islam? Jadi saya cenderung berkata ayat ini merujuk kepada orang Islam sebab atas sebab-sebab yang saya berikan tadi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini bertanya. Bertanya ni bukan sebab Allah tak tahu. Dalam ilmu tafsir disebut bertanya dalam bentuk mengingkari. Okey, sebagai contoh, Maha Suci Allah daripada memiliki kesamaan dengan manusia. Okey, sebagai contoh, ya, kadang-kadang kadang-kadang ibu ke ayah tengok anak duk main phone saja. Lalu kita pun tegur kepada anak, ni tak ada kerja lain ke? Okey. Bukannya bertanya tu tak tahu ke apa ke, tapi bertanya dalam rangka mengingkari perbuatan anak tu yang asyik main game dalam phone saja. Kan kadang-kadang kita cakap, ni tak ada kerja lain ke? Okey. Bukannya tak tahu ke apa ke, tapi nak bagi isyarat, nak mengingkari perbuatan anak yang asyik bermain phone saja. Jadi demikianlah juga apabila Allah SWT bertanya dalam Al-Quran, ianya adalah pertanyaan yang mengingkari. Di mana di sini Allah mengingkari perbuatan orang-orang Islam yang mereka ini seolah-olah ada sekutu-sekutu, ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang mensyariatkan bagi mereka daripada agama ini apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Jadi Allah bertanya dalam bentuk mengingkari perbuatan mereka itu. Dan pengingkaran ini dikuatkan lagi dengan sambungan ayat tersebut, walaula kalimatul fasli, dan jika kerana tidak ketentuan yang telah ditentukan terlebih dahulu, laqudiya bainahum, nescaya dijatuhkan hukuman ke atas di antara mereka, wa inna zalimina lahum azabun alim, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Okey, baik, kita sudah jelas di sini. Sekarang saya nak masuk penjelasan tentang perkataan syariat pula. Okay, sebab Allah bertanya apakah bagi mereka sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka. Okey, bila perkataan syariat, kadang-kadang sebahagian kita faham syariat ini ialah hukum-hukum jenayah. Sebab selalu kalau kita baca dalam bahasa Inggeris ke tengok berita CNN ke apa ke, dia orang biasa sebut syariah law. Jadi kita pun kalau dalam bab undang-undang Malaysia pun peguam syariah apa begitu, ya. Lalu ada sebahagian kita yang faham syariah itu hanyalah dalam bab undang-undang jenayah. Okey, sebenarnya tidak. Syariah di sini adalah umum, meliputi semua dalam bab akidah, dalam aspek akidah, ibadah, hukum dan juga fiqh hati. Ya, berarti Allah SWT bertanya apakah bagi mereka ini, orang-orang yang suka buat bid'ah ni, sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka daripada agama Islam ini apa yang Allah tidak izinkan. Ya, apa yang Allah tidak izinkan. Okey, jadi bagi orang yang suka buat bid'ah ni, yang suka amalkan bid'ah ni, cuba tanya diri sendiri. Tak payah tanya orang lain, cuba tanya diri sendiri. Apakah aku ni memiliki Tuhan selain Allah yang mensyariatkan bahawa Allah ini berada di mana-mana? Sebab akidah Allah berada di mana-mana ini adalah satu bid'ah, sesuatu yang baru, tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu apabila mereka membuat satu syariat yang baru, bahawa mereka meyakini Allah ini ada di mana-mana, kita tanya berdasarkan ayat ini, apakah bagi kamu ada sekutu yang mensyariatkan bagi kamu daripada agama ini apa yang tidak diizinkan oleh Allah? Itu contoh akidah. Contoh dalam bab ibadah pula. Tanya, apakah bagi mereka ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang mensyariatkan bagi mereka majlis menghantar pahala selepas kematian? Ada ke? Sebab bila kita bincang bab bid'ah ni, ramai orang menganggap bid'ah ni hanyalah konflik antara kumpulan A dengan kumpulan B, antara mereka yang pro bid'ah dengan mereka yang anti bid'ah. Ya, mereka tidak tahu bahawa bid'ah ini masuk dalam kategori tauhid dan syirik.
Jika kita mentauhidkan Allah, salah satu tuntutan tauhid kita itu ialah hanya Allah yang boleh mensyariatkan agama ini kepada kita. Tak boleh orang-orang, tak boleh tok guru, tak boleh ustaz, tak boleh amalan kebiasaan masyarakat, tak boleh kesukaan hati kita yang mensyariatkan sesuatu. Okey, hanya Allah yang boleh. Jika kita berkata tuan guru boleh mensyariatkan sesuatu, okey, kebiasaan masyarakat boleh mensyariatkan sesuatu, diri kita sendiri boleh mensyariatkan sesuatu, apabila apa kata? Apa salahnya? Ianya kan baik. Baik tu kan pada hati kita. So nafsu kita yang mensyariatkan benda tu, kita sebenarnya berbuat syirik kepada Allah. Sebab kita menganggap adanya sekutu-sekutu selain Allah yang boleh mensyariatkan sesuatu dalam agama ini. Jadi bab bid'ah ini bukannya sesuatu yang kumpulan pro bid'ah konflik dengan anti bid'ah asyik gaduh je, tak. Ianya dalam perkara tauhid, ianya dalam perkara akidah. Ini satu perkara yang besar. Sebab banyak orang tak faham perkara ini, lalu mereka mengkritik, mereka menyindir. Tengok golongan anti bid'ah tu, tak ada kerja lain ke? Benda remeh-temeh duk bising-bising. Benda-benda bid'ah duk bising-bising, tak ada perkara lain ke? Sebab mereka tak faham bahawa bid'ah ini duduk dalam bab tauhid dengan syirik. Bila seseorang itu, saya ulangi, benar, lurus tauhidnya kepada Allah, dia tahu hanya Allah yang boleh mensyariatkan, baik dalam bab akidah, ibadah, hukum dan fiqh hati. Bagi orang-orang yang tak betul, dia rasa dalam bab syariat ini, Allah boleh, ustaz pun boleh, ustazah pun boleh, kebiasaan masyarakat pun boleh nak buat sesuatu tu, dan itu satu perkara yang salah, ya. Sama berdasarkan ayat ini juga, apakah bagi mereka ada sekutu-sekutu yang mensyariatkan hukum baru bahawa kononnya lesbian, gay, LGBTQ, macam-macam sekarang ni kan, adalah sesuatu yang halal. Kalau mereka kata halal, itu satu yang bid'ah juga, bid'ah dari sudut hukum agama, ya. Jadi baca ayat ni, cuba tanya diri sendiri. Bagi mereka yang biasa mengamalkan bid'ah, bagi mereka yang mengamalkan bid'ah, mereka berkata, apa salahnya? Ia baik. Siapa yang menentukan baik tu? Nafsu kamu sendiri kan? Cita rasa kamu sendiri kan? Apakah kamu memiliki Tuhan selain Allah yang boleh mensyariatkan perkara-perkara ini? Baik dalam hal akidah, baik dalam hal ibadah, hukum, mahupun fiqh hati. Ya? Jadi ini kita kata satu kesalahan yang besar. Baik, bila kita kata syariah, satu, dalam syariah itu sendiri, maknanya dalam syariah Islam, lalu dia buat akidah sendiri, dia buat ibadah sendiri, dia buat hukum sendiri, tak apa. Ada jadi satu lagi bentuk bid'ah dalam syariah, iaitu dia buat syariah yang baru, yang dia dakwa berada di atas syariah Islam. Ini masyhur di kalangan sebahagian, saya stres, sebahagian golongan sufi, sebahagian golongan tasawuf. Bila mereka mendakwa syariat yang ini, solat 5 waktu, apa semua ni, akidah tidak ada Tuhan melainkan Allah, semua itu adalah syariat untuk orang awam. Kami ni bila dah melakukan suluk, melakukan latihan jasmani apa semua tu, latihan rohani apa semua tu, kami telah capai makam yang tinggi. Bagi kami ada syariat yang berbeza daripada syariat umum. Jadi bagi kami tak perlu solat lagi dah, sebab solat itu hanyalah untuk orang-orang umum, orang-orang awam. Bagi kami tak perlu lagi beribadah, sebab kami ini dengan Allah telah bersatu. Tuhan tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi apa nak kata, itu contoh-contohnya. Kemudian mereka ada lagi makam-makam, mereka ada makam bukanlah umum, awam, mereka ada makam khusus yang khusus. Kita kalau dengar, kita jangan teruja, sebab kadang-kadang sifat manusia ni, bila dengar sesuatu yang baru, kita macam, wow, this is something new, this is something interesting. All this while I have been reading, sebenarnya untuk orang awam je ya. Apa ya? Kita pun nak masuk lagi, ya. Kita pun nak mendalamnya lagi, ya. Tapi akhirnya itu hanyalah sama dengan ayat ini, mereka mensyariatkan sesuatu yang baru berbandingkan syariat yang tulen. Ya, sampai-sampai saya dulu, ya, ada kawan pilot saya. Dia asalnya dulu nakal-nakal, solat kadang solat, tak solat, kadang solat, tak solat. Kemudian dia mula minat agama, mula mendalami agama, tetapi dia join salah satu tarikat sufi. Saya nasihatkan dia, jangan, kamu tak solat,
lagi bagus daripada kamu join tarikat sufi. Dia kata, kenapa pula? Saya kata, kamu sekarang tak solat sebab kamu malas. Dalam tu ada juga rasa bersalah. Dan insya-Allah jika kamu bertaubat dan solat, bagus. Kalau kamu masuk tarikat sufi pula, kamu akan sampai ke satu makam di mana kamu yakin solat itu tak wajib lagi dah bagi kamu. Sehingga kamu tidak akan solat lagi dan kamu tidak solat tanpa rasa bersalah. Dia kata, mana ada, tasawuf ni baik je. Dia ajar kita sabar, dia ajar kita selalu berzikir, dia ajar kita jangan cinta dunia, cinta akhirat. Saya pesan, tak nak dengar. Okay. Memang kemudian beberapa tahun selepas itu, saya tengok dia langsung tak solat. Bila tanya kenapa, saya dah sampai makam yang tinggi. Jadi saya tegur, dulu beberapa tahun dulu saya dah bagi tahu dah. Dia kata, tak, kamu tak faham. Kamu ni orang awam, makam awam. Saya dah sampai makam tinggi. Makam tinggi tu sampai-sampai ya. Sampai-sampai nak tengok gambar X-rated. Gambar porno, gambar pornografi pun boleh. Sebab dia kata apa? Melihat pornografi itu haram bagi orang awam. Tetapi halal bagi orang makam tinggi. Sebab bila dia lihat, dia bukannya lihat sesuatu yang salah, tetapi dia lihat keindahan ciptaan Allah. Tu dia macam mana dia punya spin tu. Okey. Ya, tengok pornografi haram bagi orang awam. Okey, bagi yang dah sampai makam tinggi, sebab dia punya syariat tu dah lain. Melihat itu bukanlah salah, tetapi boleh sebab kita lihat bukanlah sesuatu yang haram, tapi kita lihat sesuatu yang merupakan keindahan ciptaan Allah. Saya kata nak tengok keindahan ciptaan Allah, tengok pokok, tengok bukit, tengok tasik, tengok gunung, pilot kan, tengok awan apa, tengok bintang cukup, tak payah tengok pornografi. Okey. Jadi itu satu lagi bentuk bid'ah lah syariah, di mana mereka berkata syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hanya untuk orang awam. Bagi mereka, sebahagian ya, bukan semua, sebahagian tarikat sufi, tarikat tasawuf, mereka berkata mereka mampu mencapai makam yang lagi tinggi. Ada makam yang lagi tinggi lagi, mereka ada darjat-darjatnya mereka itu. Sampai bila mereka naik itu, syariat ini is no more applicable to them. Tidak lagi berkuat kuasa ke atas mereka. Jadi kena berhati-hati ya, kena berhati-hati dengan pandangan-pandangan seperti ini. Okay. Jadi saya nak ulangi sekali lagi ya, bahawa bid'ah bukan sahaja dilarang oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga dilarang oleh ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Quran tersebut ada dalam buku saya, dan hari ini dalam sesi ini kita kupas ayat yang pertama, iaitu ayat Syu'ara, ayat 21 dalam surah Syu'ara, surah yang ke-42. Yang keduanya, bid'ah ini bukanlah kita kata pertembungan antara geng A dengan geng B, bukanlah konflik antara geng pro bid'ah dengan anti bid'ah, tapi ianya adalah satu topik dalam isu yang melibatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika betul kita mentauhidkan Allah, kita tahu hanya Allah yang boleh mensyariatkan apa-apa aspek dalam agama ini, baik akidah, baik ibadah, baik hukum hakam, baik fiqh hati. Kita tak boleh mana-mana tok guru, tak kisah serban dia besar mana, tak kisah dia gantung selendang kemas macam mana, tak kisah biji tasbih dia besar macam mana, tak kisah follower dia ramai macam mana, dia tidak boleh. Kalau seseorang itu meyakini ustaz ini, tok guru ini, ustazah itu, imam ini boleh mensyariatkan zikir tertentu, boleh mensyariatkan ibadah tertentu, boleh mensyariatkan akidah tertentu, maka itu masuk dalam ayat ini di mana Allah bertanya dalam bentuk mengingkari, apakah bagi mereka ada sekutu-sekutu, maknanya Tuhan-Tuhan selain Allah yang mensyariatkan bagi mereka daripada agama Islam ini apa yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kata sekutu-sekutu, bila kata Tuhan-Tuhan, tak semestinya Tuhan, jangan kita anggap Tuhan itu satu entiti selain Allah. Tak, Tuhan itu boleh juga terdiri daripada manusia. Tuhan itu boleh juga terdiri daripada nafsu kita. Dalil-dalil dalam hal ini ada dalam buku saya. Saya tak nak sentuh, nanti panjang sangat pula. Saya punya perancangan nak buat video-video ringkas saja ya. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila sebut syariat,
Jangan bataskannya pada undang-undang jenayah saja, undang-undang nikah kahwin saja apakah. Tapi bila sebuah syariat secara umum, maka ianya merangkumi semua dari aspek akidah, aspek ibadah, hukum hakam dan juga berkaitan dengan fiqh hati. Dan juga syariah ini apa yang ada dalam Islam, dan ada juga bid'ah yang kita kata orang yang buat syariah baru yang kononnya syariatnya lebih tinggi pada untuk orang yang makan lebih tinggi, di mana syariat ini, syariat Muhammad ni hanyalah untuk orang awam sahaja. Kena hati-hati di situ ya. Okey. Poin penting sebelum saya mengakhiri sesi ini, dibimbangi ada pula orang-orang yang dalam fikiran mereka tu ada fikiran takfiri, fikiran yang suka mengkafirkan. In their subconscious mind, they have this ideology inside of them that it is very easy untuk mengkafirkan orang Islam. Dalam macam mana sebut kot bahasa Melayu? Dalam diri mereka ni, mereka tak sedar ataupun dalam suasana bawah sadar ada satu manhaj takfiri, suka mengkafirkan. Lalu bila mereka mendengar, macam saya bincang di sini, apa yang kata bahawa dalam bid'ah ni adalah perkara yang melibatkan tauhid dan syirik, mereka akan mudah laju buat kesimpulan, tengok tu pilot tu, dia mensyirikkan lagi umat Islam. Tadi dia bagi syirik, salah satu contoh berkaitan ayat ini ialah mereka yang mensyariatkan majlis menghantar pahala selepas kematian. Tengok tu betapa banyak orang yang dok buat majlis tersebut. Tengok tu sekarang ni betapa banyak orang yang dia telah syirikkan, betapa banyak orang yang telah kafirkan. Nanti dulu. Mereka ini adalah orang-orang yang ada manhaj takfiri dalam diri mereka. Ada pun orang-orang yang lazim membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahawa apabila kita berkata sesuatu akidah, sesuatu perbuatan itu syirik, tidak semesti pembuatnya itu syirik. Sebab boleh jadi pembuatnya itu tidak tahu, keliru, salah faham, telah bertaubat di hari akhirat, di hari akhirnya, ataupun dia tak mampu nak mengelak ke apa ke. Sebagai contoh dalam bab bid'ah yang kita bincang sesi ini, saya yakin ramai yang tidak tahu bahawa bid'ah ni masuk dalam perkara akidah. Bid'ah ni masuk dalam perkara tauhid. Ramai tak tahu sebab banyak yang anggap perkara ini perkara remeh-temeh yang orang-orang tak ada kerja lain suka gaduh. Antara geng pro bid'ah dengan anti bid'ah. Mereka tidak tahu bid'ah ni masuk dalam perkara akidah, masuk dalam perkara tauhid. Okey. Jadi atas tidak tahu itu, moga-moga Allah mengampunkan mereka. Tapi peranan saya, tanggungjawab saya kena sampaikan. Saya kena sampaikan bahawa perkara ini adalah satu perkara yang penting, yang perlu kita beri perhatian dan perlu kita elakkan ya. Jadi sekali lagi ya, sama-sama kita kaji, ambil perhatian surah Asy-Syu'ara, surah Syura surah ke-42 ayat nombor 21. Okey. Jika nak info lanjut, perbincangan yang lebih mendalam, sila rujuk kepada buku saya. Okey. Video ini saya punya perancangan nak buat ringkas-ringkas saja sebab saya tak mahu ianya menjadi ubat tidur kepada orang yang mendengarnya. Ya, jadi insya-Allah kita bertemu lagi untuk kita bincang ayat-ayat lain pula yang melarang bid'ah. Okey, sementara itu saya tutup dahulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.